Kita intro dulu. Perdana Menteri kata, nak kaji pencen ahli-ahli parlimen kena perlu kepada pindaan akta. Itu betul. Tapi, nak kaji pencen penjawat awam tu tak perlu pindaan akta ke? Demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi kita berbicara berkenaan dengan isu pencen kaki tangan awam yang begitu hangat diperkatakan sejak bermenjak ini. Ini berikutan kenyataan daripada pelbagai pihak termasuklah oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi betapa penjawat awam terutamanya yang lantikan baru selepas ini tidak akan lagi menikmati pencen. Sebaliknya akan ditukarkan kepada KWSP. Benda ini memang mencetuskan polemik yang sangat-sangat dahsyat dan ramai beranggapan kerajaan daripada hendak fokus untuk memansuhkan pencen kaki tangan awam ini, lebih baiklah mereka ini memansuhkan atau mengkaji semula pencen ahli-ahli politik yang jumlahnya sampai ribuan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya juga ada menyuarakan tentang perkara ini banyak kali dah, termasuk video saya terkini iaitu yang ini. Tetapi sekonyong-konyong timbul pula kenyataan daripada Presiden Persatuan Bekas Wakil Rakyat Mubarak iaitu Tan Sri Abdul Aziz yang mengatakan bayaran yang diterima oleh bekas-bekas wakil rakyat, bekas-bekas ahli parlimen ini bukanlah pencen tetapi merupakan satu gratuiti ataupun ganjaran yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka ini kerana khidmat mereka selaku ahli parlimen ataupun wakil rakyat. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Apa ni Tan Sri? Dah terang-terang dekat Akta Saraan Ahli Parlimen di bawah jadual 1 terang-terang dia tulis benda ini sebagai pencen. Apa kena-mengena pencen dengan gratuiti? Tak ada kena-mengena langsung masalahnya. Kalau anda nak sembang pun pastikan betapa rakyat Malaysia ini tak gerti undang-undang. Baru anda boleh sembang macam tu. Kalau tidak, anda cuma memalukan diri anda sendiri je masalahnya. Dah tua pun bodoh. Berbalik kepada isu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perdana Menteri telah menjelaskan berdasarkan kepada ulasan beliau berhubung kenyataan Mubarak itu, memang pencen-pencen ahli parlimen ini kalau kita nak kaji balik ke, kalau kita nak mansuhkan ke atau kalau kita nak pindah ke apa-apa ke, memerlukan kepada pindaan akta. Itu adalah betul. Benda ada dalam akta. Tetapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah pencen kaki tangan awam ini tidak ada dalam akta? Jawapannya ada. Memang ada dalam akta pun, iaitu Akta Pencen Kaki Tangan Awam tahun 1980, Akta 227 dan juga Akta 239, di mana akta-akta ini dengan jelas dan nyata menyatakan bahawa pencen ini adalah hak kaki tangan awam. Dan dalam akta-akta ini, kaki tangan awam tidak disuruh untuk ambil KWSP atau disuruh ambil pencen semata-mata. Sebaliknya hanya memberikan option untuk penjawat-penjawat awam ini sama ada mereka hendak memilih untuk mengambil pencen ataupun hendak mencarum dekat KWSP. Tidak sama sekali akta ini menyatakan yang lepas ini dah tak boleh ambil pencen dan sebagainya. Benda ini anda kena faham. Dan untuk menjelaskan betapa kuatnya akta ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita balik kepada keputusan mahkamah pada 27 hari bulan Jun tahun 2023, di mana pada ketika itu beberapa orang penjawat awam, 57 orang semuanya telah mencabar keputusan kerajaan untuk meminda pencen kaki tangan awam. Kalau dahulu pencen ini adalah berdasarkan kepada grade kaki tangan kerajaan ketika dia berhenti ataupun ketika dia bersara, pada pindaan tahun 2013 kerajaan telah memutuskan pencen itu akan diberikan secara flat rate peningkatan tahunan sebanyak 2%. Jadi mereka ini, 57 orang ini telah mencabar pindaan tersebut dekat mahkamah dan mereka menang. Mereka menang kerana mahkamah telah mendapati pindaan tersebut telah mendatangkan kerugian kepada bekas-bekas penjawat awam ini kerana mereka tidak diberikan hak seperti mana sepatutnya. Sepatutnya mereka dapat pencen berdasarkan kepada kenaikan ikut grade mereka ketika mereka bersara. Tetapi kerajaan telah memutuskan pada tahun 2013 bagi flat rate 2%. Itu pun kaki tangan awam menang, tahu tak? Membayangkan betapa akta pencen ini sangat-sangat kuat dan sangat sukar untuk dicabar di mana-mana. Jadi kita nak beritahu dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pindaan akta ini tidak termaktub kepada hendak mengkaji tentang pencen ahli-ahli parlimen saja, tetapi hendak mengkaji pencen penjawat awam pun kena melalui pindaan akta juga. Boleh nampak tak dekat situ? Tom pray. Kerana itulah Perdana Menteri ketika disoal oleh wartawan baru-baru ini telah mengatakan mereka mencadangkan untuk wujudkan satu akta baru. Nak melihat akta lama ni tak ada buat apa-apa dah. Jadi mereka nak wujudkan satu akta baru, perundangan baru untuk memastikan yang selepas ini kerajaan boleh melaksanakan SIM penjawat awam tanpa pencen ini.
Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Benda boleh pindah, kenapa kau nak buat satu akta baru sebagainya? Tidakkah itu akan overlapping dan akan menyebabkan satu lagi krisis perlembagaan berkenaan dengan pencen pejabat awam ini? Pelik-pelik lah korang ni masalahnya kan. Ini semua kerja orang gila ni lah. Tetapi apa-apa pun yang paling penting sekali, kita mengharapkan kerajaan dapat mencapai satu penyelesaian yang menang-menang berhubung dengan pencen kaki tangan awam ini. Dan saya sangat-sangat bersetuju serta ingin menjelaskan sekali lagi, hendak menyuarakan sekali lagi, sekiranya kalau kerajaan menggunakan alasan hendak menjimatkan duit kerajaan untuk memasukkan kaki tangan awamnya pencen ini, adalah lebih baik kerajaan fokus dahulu untuk mengurangkan atau memasukkan pencen ahli-ahli parlimen ini, ataupun mungkin kena potong sikit lah elon yang terlalu berlambat-lambat sangat tu masalahnya. Kadang-kadang setengah-setengah ahli parlimen ini kayu, bukannya buat kerja sangat pun, tapi dapat elon sampai puluh-puluh ribu setiap bulan. Apa guna masalahnya? Sebab itulah rakyat duk menyampah dengan politician ni. Mereka cuma hadap duit, tapi dalam masa sama juga rakyat tak dapat merasakan apa-apa perubahan yang bagus hasil daripada perbincangan ahli-ahli parlimen dekat atas sana. Semua perbincangan membawa kepada menyusahkan rakyat lagi ada. Silap-silap rakyat boleh beratur dekat depan parlimen dan bertanyakan kepada semua ahli parlimen yang ada dekat situ soalan ini padan muka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?